Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya untuk pengajian petang ni kita ada perubahan sedikit seperti kata pengurusi tadi. Dan petang ni ialah untuk Muqaddimah Muslim. Muqaddimah Muslim yang saya cadangkan untuk peserta-peserta yang tidak mahir lah menggunakan bahasa Arab, kitab bahasa Arab tu ada yang disebutkan tadi. Kalau boleh dapatkan yang itulah, yang sebenarnya bukan sepenuhnya jilid yang pertama tu, sebahagian daripadanya. Ada di antara kita ni sebenarnya yang telah ada buku tu. Dapatkan yang itulah yang saya difahamkan sebenarnya boleh beli satu jilid saja, bukan perlu beli semua dengan lengkap 12 jilid. Satu jilid pun boleh beli. Itulah yang dikatakan harganya berapa tadi? RM80 lebih. Kalau nak guna yang asal pun boleh juga. Tadi yang apa ni Khairul tersebut tadi mana? Yang bahasa Arab ni. Ini pun boleh juga guna. Dalam ni ni apa ni? Artinya Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi. Dalam tu dia ada jilid pertama, dia adalah syarah Muqaddimah Muslim. Kita akan gunakan yang itu. Saya sendiri insya-Allah akan gunakan yang Arab tu, dan mungkin yang tak mahir berbahasa Arab tu boleh guna yang tadilah. Saya cadangkan itulah. Kalau nak gunakan yang ni pun boleh. Boleh. Sebenarnya bukan semua jilid satu ni mengandungi Muqaddimah Muslim, sebahagian di awal ni. Itu saja. Jadi harap maklumlah akan datang kita akan guna buku itu. Buat sementara ni kita tidak ada kitab. Jadi malam tadi saya bincangkan tentang Imam Muslim. Nampaknya banyak perkara lagi yang belum lengkap dibentangkan, terutamanya tentang keistimewaan kitab Muslim. Sebab Muqaddimah Muslim adalah salah satu keistimewaan kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim sebenarnya dimulakan dengan muqaddimah. Muqaddimah ini dipanggil muqaddimah ilmu, dan muqaddimah kitab. Muqaddimah ada dua. Satu muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab, seseorang pengarang dalam tulisan dia tu ada pendahuluan, sepatah kata. Muqaddimah juga, tapi itu muqaddimah kitab namanya. Satu lagi muqaddimah ilmu. Dalam muqaddimah ilmu ni dia kemukakan serba ringkas panduan-panduan dan kaedah yang diguna pakai oleh dia. Dan dengan kita mengetahui muqaddimah tu, sudah macam kita ada panduan, panduan untuk memahami kitabnya seterusnya. Berkaitan dengan ilmu itulah, ilmu yang dibincangkan. Itu muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu ini terbagi kepada dua. Yang pertamanya dalam kitab yang sama tu dibuat muqaddimah. Yang keduanya dibuat kitab yang berasingan untuk membincangkan sesuatu ilmu. Dia bukan merupakan pendahuluan kepada sesebuah kitab, tidak. Pendahuluan kepada sesebuah ilmu. Misalnya kalau dalam ilmu hadis, Muqaddimah Ibnu Salah terkenal, ma'ruf. Muqaddimah tu nak bincangkan tentang kaedah-kaedah ilmu hadis. Muqaddimah Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu maksudnya untuk nak memahami atau menggunakan kaedah yang tepat untuk menyuluh sesuatu ilmu tu. Kalau macam Muqaddimah Ibnu Khaldun tu untuk menyuluh sejarah dan masyarakat manusia. Itu kaedah panduannya, garis kasar. Ya, muqaddimah juga. Itu muqaddimah ilmu betulnya. Adapun muqaddimah macam Imam Muslim buat ni, dia lebih
khusus kepada panduan yang diguna oleh dia, kaedah yang diguna oleh dia dalam menilai hadis. Bukan dia membincangkan semua sudut ilmu usul hadis itu, tidak. Cuma dia mengambil mana-mana yang penting, mungkin berbeza dari segi penilaiannya dengan orang-orang lain. Itu maksud muqaddimah ilmu Imam Muslim ni. Ia tidak bermaksud dengan makna sebuah kitab khusus yang lengkap membincangkan tentang kaedah-kaedah dalam sesuatu ilmu usul hadis itu, tidak. Untuk membincangkan ilmu usul hadis ataupun ulumul hadis, kita perlu belajar kitab lain pula. Itu yang lengkap, itulah yang dia ada semua bab-bab tu. Adapun Muslim ni dia tidak begitu, tak banyak sangat, bukanlah besar sangat. Cuma dia cerita apa yang perlu dia ketahui bagi dia, mungkin berbeza daripada orang lain, kaedah yang diguna pakai oleh dia sendiri untuk Sahih Muslim tu khususnya. Adapun kalau macam Tadribur Rawi, Syarah Taqribun Nawawi, Tadribur Rawi itu muqaddimah ilmu, memang satu ilmu ulumul hadis. Dalam tu semualah, dari sudut riwayatnya, macam mana, apa kaedahnya hadis itu, hadis ini, ada tajuk-tajuk khusus. Kalau kita nak mengetahui tentang usul hadis dengan lengkap, kita kena belajar kitab-kitab macam tu. Bukan ulum muqaddimah Imam Muslim ni, tak boleh. Muqaddimah Imam Muslim ni untuk orang yang sudah pandai. Kira-kiranya kita semua ni insya-Allah pandai. Orang yang sudah ada asas dia. Misalnya kalau dalam tafsir yang kita pelajari sebagai usul tafsir, biasanya kalau di tempat kita ni, dia belajar Faidul Khabir. Faidul Khabir itu untuk usul tafsir, itu mengandungi kaedah-kaedah tafsir. Kalau lebih tinggi daripada usul, ulum tafsir, dia ada ulumul Quran. Dia ada macam Itqan, Al-Burhan, Zarkashi dan lain-lain lagi. Itu dipanggil ulumul Quran. Adapun macam Al-Fawzul Kabir karangan Syah Waliullah, itu dia satu aliran, satu manhaj, satu cara yang lain pula dalam menyoroti Al-Quran itu, menilai dan mentafsirkan Al-Quran, satu kaedah lain dia sendiri. Sepatutnya sebelum kita belajar ini, kita kena belajar yang biasa. Begitu juga dengan ulumul hadis ini, sepatutnya kita kena ada kelas yang lain dulu sebelum kita belajar muqaddimah Muslim. Sebab muqaddimah Muslim ni dia tersendiri, satu kaedah yang tersendiri. Seperti Al-Fawzul Kabir karangan Syah Waliullah untuk tafsir Al-Quran, dia tidak mengikut tertib bab-bab seperti yang biasa di dalam kitab-kitab usul tafsir yang lain, bukan begitu. Dan bab-babnya kalau kita tengok macam tak lengkap begitu kalau mengikut susunan ulumul Quran atau usul tafsir yang biasa. Sebab dia kira yang itu sudah selesai dah, belajarlah yang itu. Yang ni nak dapat satu kaedah baru, satu panduan baru. Itu maksud dia. Sama dengan muqaddimah Muslim, dia satu benda baru, satu benda lain. Kenapa kita tidak mulakan dengan yang itu? Lama pula lah kalau nak mula dengan yang itu kan. Mungkin kita boleh belajar dengan orang lain, boleh, mana-mana pun ada itu. Oleh kerana Muslim ini, dia mulakan kitabnya dengan muqaddimahnya. Jadi rasanya perlulah dibincang secara khusus, sekurang-kurangnya untuk menilai kitab dia, untuk kita tahu apa kaedah yang dipakai olehnya dan apa kelebihannya kalau kita pakai kaedah dia. Itu dari sudut itu. Dan ini adalah termasuk dalam khususiyat, keistimewaan kitab Muslim, keistimewaan kitab Muslim. Salah satu keistimewaan Muslim itulah. Dan saya mungkin sudah ikuti dah sebelum ini kuliah saya di mana-mana dan melalui CD dan sebagainya. Saya sudah sebut bahawa masing-masing pengarang kitab tu dia ada keistimewaan dia sendiri. Kalau kitab hadis, misalnya Imam Tirmizi, dia ada maksud dia.
Maksudnya ialah menyatakan khilaf ulama, dan punca berlaku khilaf di kalangan ulama, terutamanya dalam bab sunan, dalam bab fiqh. Apa punca? Puncanya ialah al-hadis. Sebab itu kitab dia pada umumnya dalam bab sunan dia akan ada dua bab. Misalnya kalau bab menyatakan hadis yang menyatakan batal air sembahyang kerana menyentuh kemaluan. Ada pula satu bab yang tidak batal. Dia akan ada begitu. Seterusnya yang tidak batal. Tujuannya nak ceritanya kenapa dalam mazhab ni kata batal, mazhab ni kata tidak batal. Masing-masing dia ada hujahnya berupa hadis. Oleh kerana hadis itu berbeza, yang ni golongan ni terjihkan hadis ini, golongan ni terjihkan hadis ini. Dia cuba kemukakan kepada kita, inilah alasan dia. Bukan saja-saja mengikut nafsu saja dia kata batal atau tidak batal, itu tidak. Bahkan ada dalilnya, ada hujahnya. Kemudian siapa yang berpendapat begini, siapa yang berpendapat begini, dia ceritakan itu, memperkenalkan kepada kita tentang khilaf di antara mujtahidin. Itu maksudnya, tujuan asalnya, tujuan utamanya. Kemudian dia perkenalkan juga kepada kita tentang perawi-perawi, dari segi namanya, dari segi kedudukannya, dan dia tentukan kedudukan hadis itu. Hadis ini sahih ke, dhaif ke, gharib ke, atau macam mana, dia cerita kepada kita. Tujuannya nak ajar pembaca kitabnya atau pelajar-pelajar yang menggunakan kitab dia tu menilai, biasakan diri menilai sesuatu hadis itu. Tengok sendiri, kalau dia kata gharib, kenapa? Cuba pelajari perawi-perawi hadis itu. Itu tujuan. Dengan sebab itu tak kena kalau kita nak cari yang hadis dalam Tirmizi yang tinggi kedudukan sahih je, itu tak kena, silap kita. Bukan di situ tempat kita cari. Kadang-kadang ada yang sangat sahih, tinggi kedudukannya, sama dengan Bukhari. Dia tahu hadis itu sebab gurunya Imam Bukhari. Kenapa dia tak tahu? Kitab Bukhari sudah ada, tapi dia tak kemukakan hadis itu. Dia kemukakan hadis yang lemah. Ataupun kalau sahih pun tidaklah sesahih yang pertama. Sengaja dia kemukakan begitu. Jangan kita kata dia tak tahu hadis itu, jangan kita kata begitu. Tidak. Tujuan dia kemukakan yang lemah tu, dia nak cerita, nak perkenalkan kepada kita kenapa lemah, siapa perawi yang menyebabkan hadis itu jadi lemah. Kalau dia kemukakan yang tinggi seperti Imam Bukhari, tak ada lah yang kita nak kenal perawi-perawi yang lemah tu di mana. Jadi itu tujuan dia. Imam Abu Daud maksudnya ialah nak menyatakan dalil bagi masing-masing imam itu. Dalil. Kemudian dia pergi kepada Bukhari. Bukhari tujuannya ialah nak menyimpulkan, nak memahami apa daripada hadis itu, apa yang dapat kita fahami daripada hadis itu, menggunakan kaedah apa, menggunakan qiyas aulawi ke, ataupun macam-macam lagi kaedahnya. Macam mana cara kita nak faham sesuatu hadis, itu cara Imam Bukhari. Ini tujuannya, dia nak cerita kepada kita. Yang pertamanya, imam-imam mujtahidin itu dia berijtihad. Kalau dia tengok satu hadis, macam mana cara dia tengok, cara dia nilai, sehingga dia dapat hasil begitu. Kita pun kalau nilai begitu, tengok kita akan dapat macam itu juga. Jadi maksud Imam Bukhari ialah melatih pelajar-pelajar supaya jadi mujtahid, supaya kalau tengok hadis jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Tengok hadis berapa banyak benda yang boleh dikeluarkan daripada satu hadis, dan sudut mana yang kita lihat sehingga kita dapat mengeluarkan begitu banyak hasil daripada sesuatu hadis. Dengan sebab itu Imam Bukhari kadang-kadang dia satu hadis je, hadis Barirah sampai 25 kali dia buat bagi. Sebab ada maksud lain-lain. Dia nak cerita, kalau kita nak faham masalah ni daripada hadis ni, boleh. Hadis yang sama untuk masalah ni pun boleh juga. Hadis yang sama untuk masalah lain pula boleh juga. Macam-macam boleh kita guna dengan satu hadis itu, kalau kita pandai. Itu tujuan dia. Tapi dia bawakan satu hadis yang sahih tak banyak. Untuk dalil tu 1, 2, kadang-kadang dalam di bawah 1 bab itu. Imam Muslim
seperti saya sebut malam tadi, cuba memperbanyakkan hadis-hadis yang syaratnya ketat itu, tinggi kedudukannya, dia cuba perbanyakkan dalam setiap bab. Itu tujuannya. Dan dia buat Muqaddimah Muslim nak menceritakan untuk sesuatu hadis ini penting kita mengetahui perawinya, mengenali perawinya, sanad. Yang ni sanad hadis tu perlu sangat diketahui. Sebab apa? Sebab sanad ini jangan kita ingat benda baru orang-orang buat begitu, tidak. Bahkan mengikut ulama-ulama dahulu, ia sebahagian daripada agama, keperluan sanad ini. Sanad inilah yang menentukan sesuatu hadis itu sahih atau tidak. Kalau orang ni kata dia tu perawi yang baik, ada yang lain pula kata tidak, macam mana kita nak buat? Di situ ya dia pandu kita melalui muqaddimah dia. Jadi muqaddimah dia untuk menjelaskan kepada kita tentang kaedah isnad, ilmu isnad itu. Sanadlah yang menentukan segala-galanya. Kalau dalam bab hadis ini, pergilah cerita mana pun, kalau selain Al-Quran, dia kena ada sanad. Tanya sanad dia, macam mana sanad. Kepentingan sanad dalam menilai dalil-dalil agama berupa hadis. Itu yang Imam Muslim nak ceritakan. Selain daripada nak memperbanyakkan hadis-hadis sahih yang tinggi kedudukannya, itu Muslim. Kemudian kita pergi kepada Nasai. Nasai nak menceritakan ilal khafiyah. Sesuatu hadis kadang-kadang kita tengok okey dah sanad dia, mata dia pun okey, tak ada apa masalah, kenapa? Tapi jangan kita ingat sudah selesai sesuatu hadis tu, bila sanad dia baik-baiklah selesai. Jangan begitu, silap. Sebab ada kalanya sesuatu hadis tu dia ada kecacatan dia, ada kelemahan dia. Kalau orang nak mereka hadis, nak buat apa, Allah SWT bagi macam satu panduan, macam ada cahaya di situ, seperti mana seorang jauhari yang mengenal, kita kata maknikam, yang mengenal permata. Dia tengok semacam air ada tu dalam tu, itulah yang memandu dia, inilah yang asli, inilah yang nilai dia lebih. Tapi kita orang biasa tengok tak tahu apa. Dia kata walaupun sahih, nampak kilat-kilat, betul dari segi zahir, tapi yang sebenarnya tidak. Dia ada kelemahan dia. Allah SWT simpan untuk ahli dia menilai di mana kelemahan. Imam Nasai cerita benda tu. Lepas tu bawa kepada Ibnu Majah, iaitu untuk menilai sesuatu hadis. Imam Tirmizi awal lagi sudah cerita dah, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini gharib, dalam sanad ni ada orang ni, dia sebut. Jadi kamu sudah belajar semua cara istinbat hukum, kamu sudah belajar, kamu sudah tahu dah hadis sahih yang tinggi taraf ni macam mana bunyinya, macam mana susunan ayatnya, kamu sudah belajar semua. Sekarang ni bawa kitab Sunan Ibnu Majah, kamu tentukan sendiri hadis yang kamu baca tu macam mana. Kamu tentukan sendiri. Sebenarnya dia sebalik, susunan kitab-kitab hadis tu sebagai sukatan pengajian sangat besar maknanya. Sebab itulah sistem yang menggunakan pakai kitab-kitab tadi memadai sebenarnya untuk melahirkan seseorang yang ahli. Kalau dipandu oleh seorang guru yang bijaksana, sudah memadai. Tak perlu kita nak belajar semua kitab hadis, banyak kitab hadis ni, untuk menimbulkan kelayakan dalam diri kita. Cukup 6 tu saja. Sebab itu disebut-sebut sangat 6 tu. Tapi bagi orang yang tak faham, dia ingat yang 6 ni mengandungi hadis yang terbaik lah, hadis yang lebih baik sahih daripada yang lain. Yang lain-lain kurang lah daripada itu. Silap. Itu silap. Kemudian masing-masing dengan cara dia. Imam Bukhari mulakan bab kitab dia dengan masalah ni. Orang ni mulakan kitab dia dengan ini. Imam Malik mulakan kitabnya dengan waktu, masa. Imam Muslim mulakan kitabnya dengan perbincangan tentang sanad. Masing-masing ada kepentingan, ada maksudnya. Jadi panjang ceritanya, masa kita pun terhad kan. Jadi malam tadi ini antara keistimewaan Imam Muslim.
sebelum kita masuk bincang tentang Muqaddimah Muslim itu sendiri, Imam Muslim ini sebenarnya, walaupun kita nampak kitab itu tulisan dia, karangan dia, susunannya macam dia seorang saja, tidak begitu. Malam tadi kita sudah jelaskan, dia susun bertungkus lumus dengan sahabat dia yang setia selama 15 tahun. Itu satu. Yang kedua, selepas mana-mana bahagian yang dia buat, dia susun, dia kemukakan kepada beberapa orang gurunya. Salah seorang gurunya yang terkenal ialah Abu Zur'ah, yang terkenal sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil. Dia kemukakan kepada Abu Zur'ah. Kalau Abu Zur'ah kata, dia komen di sini, ini ada kecacatan, dia tahu, dia akan buat. Imam Muslim buat. Yang guru dia tu kritik, dia buat. Selain daripada menampakkan sifat tawaduk dia, merendah dirinya, selain daripada itu, nampak usaha ni bukan usaha dia sendiri. Walaupun zahirnya nama tu yang tertunjuk ialah nama Muslim, tapi di sebalik itu ada beberapa orang tokoh sebenarnya di belakang dia. Jadi dia memasukkan dalam Muslim itu yang disepakati, yang dipersetujui, yang diperkenalkan oleh beberapa orang guru utamanya. Sebab itu dia berkata, Imam Muslim berkata, laisa kullu syai'in 'indi sahih wada'tuhu hahuna, innama wada'tu hahuna ma ajma'u alaih. Bukan semua yang sahih di sisi saya, pada pandangan saya masukkan dalam kitab ini. Bukan. Saya hanya memasukkan dalam kitab ini apa yang mereka ijma', apa yang mereka ijma', sepakati sebagai sahih. Ibnu Salah bingung, Ibnu Salah pening kepala. Padahal dia ahli, dia buat Muqaddimah Ibnu Salah itu bukan main. Dia pening, dia kata macam mana ijma'? Imam Muslim kata ijma'. Jadi ijma' ni dia pakai dengan makna ijma' yang umum, yang biasa. Ijma' dalam istilah. Dia pening kepala. Tapi Imam Al-Bulqini kata ijma' itu bukan maksud seperti ijma' biasa dalam fiqh tu. Bukan itu maksudnya. Ijma' di sini ialah ijma' 4 orang gurunya. Itu maksud ijma'. Bukan semua orang dalam dunia, ahli hadis dalam dunia ni ijma' kata itu sahih. Kalau kamu pakai macam tu, pening kepala sungguh lah. Sebab ada orang yang pertikai, orang kata tidak sahih. Ada. Dan tentu tidak beranilah ulama-ulama yang datang kemudian itu melanggar, menceroboh ijma' tu. Kenapa mereka berani? Sebab mereka faham ijma' ni ialah ijma' beberapa orang ni. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Yahya bin Ma'in, yang ketiga Uthman bin Abi Shaybah, dan yang keempatnya Sa'id bin Mansur, yang kelimanya ialah Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi itu yang perlu kita tahu, apa ijma', siapa yang dimaksudkan itu. Ibnu Salah dia kata dia pakai ijma' dengan makna umum, dia pening kepala. Kemudian setelah 15 tahun dia tulis, banyaklah terkumpullah hadis-hadis yang daripada 300,000 tu. Hanya kalau kita nak ambil parti dia betul-betul yang tidak berulang itu 4,000 saja. Walaupun begitu kata dia, law anna ahlal hadis yaktubuna mi'atai sana al hadis fabadaruhum ala hadzal musnad, maksudnya ialah sahih. Jadi kalau ahli hadis nak tulis lama 200 tahun nak tulis hadis, dia kalau ada sahih tak akan lari, akan bertemu dengan dia akan bertemu juga. Itu keyakinan dia lah, keyakinan dia. Kalau nak cari hadis sahih 200 tahun pun tak lari, mesti akan bertemu, tak lari daripada ini. Ini boleh dijadikan asas. Kemudian antara keistimewaan dan khususiyah Sahih Muslim, apa keistimewaan, apa bezanya daripada kitab-kitab hadis yang lain? Setiap pengarang kitab hadis dia cuba nak buat pembaharuan, kelainan daripada tulisan-tulisan orang lain. Kalau
Imam Muslim tengok Imam Bukhari ada cara dia sendiri dan banyak keistimewaan. Dia pun cuba nak buat juga kelainan yang tidak ada pada Bukhari, yang tidak ada pada orang-orang lain. Antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, ini keistimewaan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi daripada Sahih Muslim. Yang pertamanya, kalau Imam Muslim hendak meriwayatkan dua atau lebih hadis, yang mana lafaz dia, yang mana maknanya sama, yang mana maknanya sama walaupun lafaznya berbeza, dia akan kumpulkan dua hadis itu melalui satu sanad. Itu salah satu cara dia. Tapi kita, sebab saya sudah sebut dah malam tadi, kita akan baca matan saja yang akan datang. Nota yang saya akan buat itu tidak mengandung sanad. Jadi benda-benda macam ni kita tak akan bertemu. Tapi kalau kita baca yang lengkap bersama dengan sanadnya, kita akan bertemu lah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni sebagai khususiyah yang pertama. Tapi kalau lafaz dia tu berbeza, dia akan nyatakan di mana perbezaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk mendapat manfaat ataupun faedah daripada Sahih Muslim ni mudah. Sebab kita akan dapati hadis-hadisnya di tempatnya, walaupun tidak ada tajuk asalnya. Tapi setelah dibuat tajuk, orang pun mudah nak buat tajuk sebab dia terpisah. Terpisah, ini di bawah bab ni, bawah bab ni. Dengan adanya tajuk, kemudian kita mudah nak cari. Itu salah satu keistimewaan dia. Kalau payah nak cari, susah juga. Tapi kepada kita sekarang ni yang ada komputer kan, mudah. Kita boleh selesai masalah tu. Payah macam mana pun boleh cari kejap lah. Tapi kepada orang dulu, bayangkan, daripada kitab berjilid-jilid banyak, nak cari di mana? Nak cari di mana? Oh, susah. Penat sangat. Kalau dia boleh cerita dalam kitab ni, dia tak pakai komputer. Yang memang hebat tu. Cara tidur dalam kitab tu. Tidur dalam timbunan kitab tu, macam tu. Dan beliau akan kumpulkan beberapa sanad, yang mengemukakan lafaz yang berbeza-beza di bawah satu bab, tempat yang sama. Kita boleh cari di situ. Kalau ada beberapa sanad dia kemukakan, kita boleh dapat senang. Tak payah cari dalam kitab lain, sebab terkumpul di situ. Itu keistimewaannya, terkumpul di situ. Sanad bagi satu hadis, kalau ada beberapa, dikumpulkan semua. Jadi kita boleh tahu lah ada berapa sanad. Dan sanad itu setiap satunya adalah orang-orang yang kuat lah. Kecuali kalau Imam Muslim sebut di akhir ni, di akhir bab itu. Ini susah juga nak tentukan, kadang-kadang di setengah-setengah tempat, sebab tajuk tu tidak dia buat. Jadi di mana yang penghujung bagi sesuatu bab itu? Di mana yang sebenarnya? Susah. Tapi kalau kita dapat pastikan, ada beberapa, misalnya kita kata 9 hadis dalam satu bab, mungkin hadis yang terakhir dalam bab itu adalah kurang kuat. Tarafnya tidak taraf Muslim yang dia kemukakan sebagai usul dia, hadis-hadis usulnya, bukan taraf itu. Mungkin dia setaraf dengan hadis-hadis dalam kitab-kitab lain, ada kalanya lebih rendah, dan dia kemukakan di hujung itu sebagai mutaba'at atau syawahid. Itu perlu diingat. Kadang-kadang orang ingat dalam Muslim ni sama. Tidak, bukan begitu. Tak sama. Kalau kita kata dalam Tirmizi ke Abu Daud, belum tentu yang disebut kemudian tu bagi dianya tak kuat. Boleh jadi yang disebut kemudian itulah yang dipegangnya, boleh jadi. Tapi kalau Imam Muslim tidak begitu cara dia. Kalau di awal yang mula-mula di bawah bab, terus beberapa hari itu kuat. Kalau banyak lah, yang mungkin 1-2 yang terakhir itu tidak kuat.
Jadi riwayat mutaba'ah dia biasanya disebutkan kemudian. Jadi itu kena ingat. Kaedah juga. Berbeza kita. Kalau Muslim boleh kita jadikan panduan, pegangan. Itu yang disebut kemudian itu mungkin tidak kuat. Tidak mesti semuanya tak kuat. Dah. Tapi sering kali kita bertemu dengan hadis-hadis yang dipertikaikan oleh ulama di hujung dia, bukan di permulaan. Yang ketiga, Imam Muslim dia jaga sangat istilah penggunaan haddatsana dan akhbarana. Dia jaga. Tidak seperti Imam Bukhari dan Imam Tirmizi misalnya, dia tak kisah haddatsana ke akhbarana ke, tak kira. Kalau mengikut istilah asalnya haddatsana ialah hadis yang dibaca, kemukakan oleh guru, murid dengar, terima, itu haddatsana. Bila murid tu nak riwayatkan kemudian hari, dia kata haddatsana. Akhbarana pula yang semasa guru tu mengajar, dia tak baca sendiri. Salah seorang daripada murid baca, guru dengar dan dia sahkan. Bila murid tu nak riwayatkan kemudian, dia kata akhbarana. Dia tak boleh kata haddatsana mengikut Imam Muslim, sebab bukan guru yang baca hadis itu. Jadi nak pastian tu yang mana guru baca, yang mana murid baca kan. Setelah habis semua, itu dia kena tanda daripada awal lagi. Ini guru saya baca beberapa hari, ini kami, salah seorang daripada kami baca. Dia kena catat lah. Dia tak boleh guna sembarangan gitu. Bagi Muslim, bagi Imam Bukhari sama saja, tak kisah, tak apa. Kalau guru baca pun boleh kata juga akhbarana, kalau murid baca pun boleh berkata juga haddatsana. Padahal mengikut istilah asalnya tak boleh. Imam Muslim pegang dengan itu, dia pegang. Cumanya saya perhatikan kitab-kitab Muslim yang tersebar kemudian, dia ada percanggahan, banyak percanggahan. Daripada satu nuskah ke satu nuskah itu membingungkan kita. Itu pengalaman lah. Sebab kalau kita tengok di sini, tempat akhbarana tu dia haddatsana, di sana pula tempat haddatsana tu akhbarana. Jadi yang mana yang sebenarnya? Susah. Saya rasa ini satu peluang lah nak bagi kepada pelajar-pelajar hadis ataupun ahli-ahli hadis untuk kaji yang mana yang sebenarnya, kedudukan asal. Sebab kitab-kitab yang ada sekarang ni susah nak pastikan. Setelah tersebar dengan meluas fahaman, baru boleh tukar-tukar. Tempat haddatsana boleh digunakan akhbarana, tempat akhbarana boleh digunakan haddatsana. Jadi mereka tak ambil berat sangat. Tapi kalau mengikut iltizam Imam Muslim yang asal, tak boleh main-main. Dia kena jaga. Cuma sekarang ni, yang ada sekarang ni, nuskah Muslim banyak, kalau kita tengok berbeza-beza. Jadi yang mana sebenarnya yang Imam Muslim pakainya yang mana? Itu susah nak tentukan. Misalnya yang saya guna dulu, Syarah Nawawi, cetakan Pakistan, Syarah Nawawi juga, yang dipakai oleh Syabir Ahmad Uthmani ketika mensyarah Fathul Mulhim, dia pakai Syarah Nawawi juga. Tetapi dalam kitab Fathul Mulhim tu, nuskah yang dia pakai berbeza. Kalau nak banding dengan ni, cetakan Mesir berbeza. Banyak tempat, bukan satu tempat. Ini sebenarnya mengecewakan. Sebab kita telah bawa lari daripada kehendak pengarang dia yang sebenar. Pengarang dia tidak maksud, tak boleh, dia jaga sangat. Tiba-tiba orang kemudian gunakan sembarangan sehingga jadi keliru. Wallahu a'lam. Yang mana yang sebenarnya Imam Muslim? Sebab tidak ada siapa pula yang kata di dalam kitab ni salah seorang murid dia kata ini Muslim baca, yang ini kami baca. Tak ada. Bahagian ini kami baca. Tak ada di mana-mana pun kita tak dapat. Dengan sebab itu kita tak boleh nak kesan lah. Yang mana sepatutnya haddatsana, yang mana sepatutnya akhbarana. Di tempat-tempat berlaku khilaf itu. Kalau yang tidak khilaf, yang sama, tak apalah. Tapi banyak tempat memang ada perbezaan antara satu nuskah dengan nuskah yang lain, menyebabkan maksud dan iltizam Imam Muslim yang asal tu makin lama makin terhakis.
Antara tokoh hadis yang mengguna pakai dengan ketat istilah ini ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia pakai kaedah tu supaya Imam Muslim. Dan Al-Auza'i, An-Nasai, Imam Nasai dia pakai. Jadi kita kena ingatlah kalau baca kitab orang-orang ni, dia ada semua, dia jaga. Sepatutnya orang-orang kemudian hormatlah kepada dia, pengarang asal itu, jagalah baik-baik. Jangan dibuat mudah benda-benda macam ni. Nak tukar-tukar sembarangan tak boleh. Itu mengecewakan pengarang asal dia. Kalau takdir, kalau kita bertemu di akhirat nanti dan Allah SWT nak selesaikan masalah ni sebab dia tak puas hati, kita akan bertemu pula dengan dia. Kenapa saya kata hadatsana, awak kata akhbarana? Sedangkan saya jaga sangat benda tu. Susahlah kita. Susah. Sebab itu hak dia. Kita kena pakai sebagai hak dia lah. Jangan mana-mana. Tetapi apa yang berlaku, saya tengok tidak begitu. Tidak begitu. Jadi Imam Muslim termasuk dalam kumpulan ulama yang menjaga perbezaan di antara haddatsana dan akhbarana. Kemudian Imam Muslim, tapi ini kalau kita tak baca sanad, sebab faedah dia Imam Muslim ni banyak pada sanad. Banyak pada sanad. Sebab kalau sanad, saya sudah kata dah malam tadi, nak baca sanad dia kena ada seorang mukri. Saya tidak rasa penat nak baca semua sebab sanad dia terbanyak. Hadis dia satu benda yang sama, dia nak cerita. Kita duduk baca nama orang, lepas satu-satu. Tapi di sebalik tu Imam Muslim dia ada maksud dia. Dia cukup jaga. Misalnya beberapa orang dia sebut begini, dia cukup dhabit. Ini dia katakan dhabit tu, dia rapi, kemas catatan dia. Haddatsana fulan, fulan, fulan. 3 orang. Dia ambil daripada 3 orang guru dia, misalnya. Kemudian yang dia akan kemukakan ini, hadis ni selepas sanad itu betul-betul ketiga-tiga tu sama ke lafaz dia ke tidak. Kalau tidak, dia cerita begini, wal lafzu li fulan. Tengok rapi dia. Yang saya akan kemukakan hadis ini, lafaznya itu berdasarkan riwayat fulan, salah seorang daripada 3 orang. Bukan ke semua mereka kata begitu. Lafaz ini dia ada beza lafaznya. Cuma saya letakkan sekali dari segi makna dia tu sama. Makna riwayat mereka ini sama. Tetapi yang saya kemukakan ini selepas ini lafaz salah seorang daripada 3 orang. Dia akan sebutlah namanya siapa. Ini termasuk dalam faedah dari segi sanad yang terdapat dalam Sahih Muslim. Sebab itu dia tekan melalui muqaddimah Muslim itu tentang sanad. Tentang sanad lah. Benda-benda macam ni kepada setengah orang tak penting, kepada bagi dia tak penting. Kita boleh tahu, kita boleh menilai daripada 3 orang ni, kenapa yang ini berbeza. Kalau dia dengar dalam majlis yang sama, mestilah sama lah lafaz dia. Atau mereka dengar berasingan. Kalau berasingan boleh jadilah siapa yang mengubah lafaz itu, guru kepada 3 orang ni ke, atau guru kepada gurunya, atau guru kepada guru kepada gurunya, siapa? Dia anggap benda ni besar, penting dijaga. Dan Imam Muslim dia jaga benda-benda macam ni. Jadi kita dapat kepastian daripada 3 ni, seorang lafaz dia begini, yang 2 lagi macam mana, dia akan cerita. Yang 2 lagi tu beza lafaz dia di sini, dia guna lafaz ini, yang ini guna lafaz ini, atau kedua-duanya yang 2 lagi itu sama. Mana yang sama, yang lafaz ni mana, dia akan kemuka. Itu dia benda-benda teknikal, yang halus-halus tu. Kalau kita baca dengan sanad dia, memang kita nampak. Tapi kalau kita tak baca sanad dia, selesai lah masalah. Hadisnya sama seperti hadis lain juga. Itu salah satu iltizamnya. Yang kelimanya, dia akan sebut di mana boleh mengelirukan. Ini pun sanadnya, banyaknya sanad. Sebab dia kemukakan banyak sanad. Jadi mestilah kena jaga ada kaedah-kaedah, peraturan-peraturan yang diguna pakai oleh dia.
Kalau seseorang perawi itu boleh mengelirukan, dia akan hilangkan kekeliruan itu dengan menyebut beza dia daripada perawi yang lain. Kalau namanya sama, mungkin orang keliru, yang mana satu? Misalnya wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Sulaiman. Dalam yang asal yang dia dengar daripada gurunya Sulaiman saja. Sulaiman ni ramai. Jadi yang menjadi guru kepada Abdullah tu yang bernama Sulaiman ni beberapa orang. Yang mana satu? Imam Muslim akan sebut begini, yakni Ibn Hilal. Maksud Abdullah bin Maslamah tu kata Sulaiman menceritakan kepada kami, maksudnya ialah Sulaiman bin Hilal. Jadi bin Hilal itu bukan yang Abdullah bin Maslamah cerita kepada dia, bukan. Pada ketika meriwayatkan dia tak sebut Sulaiman bin Hilal, Abdullah bin Maslamah tak sebut, tapi dia chat pula lah dengan guru dia tu siapa. Jadi guru dia kata itu Sulaiman bin Hilal. Jadi bin Hilal tu tambah hadiah sendiri, bukan dia terima daripada asalnya guru dia sebut bin Hilal, tak ada sebut. Dia sebut yakni semasa dia terima tu guru dia tak ada sebut ni, dia tambah ni untuk menghilangkan kekeliruan. Kalau tidak pembaca dia jadi pening kepala, mana satu Sulaiman yang mana? Jadi dengan cara dia buat gini, yakni itu maksudnya tambahan daripada dia sendiri untuk menjelaskan tentang perawi itu. Dan itu yang dia selidik secara berasingan pula, bukan berdasarkan riwayat semasa guru dia menyampaikan riwayat itu, guru dia sebut, bukan. Yakni itu maksud dia, bukan main cermat tu kan. Kalau kita dah tak ingat, dah lama dah tiba ni kan, boleh jadi dia sebut. Jadi maknanya dalam catatan dia ataupun ingatan dia ingat dengan baik. Ben ni nama ayah ni guru dia tak sebut ketika beriwayatkan, tapi dia boleh mengelirukan, dia tahu. Bila kita jumpa yang ni begini, kita pun faham ini bukan yang gurunya sebut. Ben tu nama ayah, tapi dia tak apa, berdasarkan penyelidikan dia kemudian. Dia meriwayatkan hadis berdasarkan apa yang diterima. Ta'ammul dia tu dia jaga betul-betul. Guru dia guna lafaz mana semasa ada menyampaikan hadis itu. Kan dalam ilmu usul hadis ni dia ada bab ta'ammul dan adab. Ta'ammul, terima macam mana. Jadi kamu kena sampaikan seperti yang diterima tu lah. Jangan kamu sampaikan seperti yang dia bercakap pada masa lain pula. Jangan, itu lain, tak boleh. Dia jaga sangat rasmi dia. Sulaiman yakni Ibn Hilal an Yahya wa huwa Ibnu Sa'id. Sama juga Yahya wa huwa Ibnu Sa'id, bukan guru dia sebut, bukan Sulaiman tu sebut, tidak, bukan Abdullah sebut. Ini tambahan dia, tapi tambahan dia pun berdasarkan penyelidikannya kemudian, bukan semasa dia terima hadis itu ada sebut Yahya iaitu bin Sa'id. Dia ada benda-benda macam ni dijaga sangat. Imam Muslim mengemukakan beberapa saluran riwayat dengan menggunakan tahwil, yakni pemalingan sanad. Dia guna, kalau dalam kitab hadis dia ada sebiji huruf ha. Dia banyak sangat kita jumpa kalau dalam Sahih Muslim ni pemalingan sanad. Sebab itu kalau kita baca yang dengan sanad panjang, habis masa di situ. Tapi perlu kepada orang yang belajar hadis betul, dia perlu kena tahu. Jadi ni daripada mana, pemalingan sanad ni daripada mana, kena pasti. Daripada peringkat awal ke, peringkat atas lagi ke, peringkat akhir ke, untuk kita mengetahui bahawa mutaba'ah ini termasuk dalam mutaba'ah tammah ke atau mutaba'ah naqisah. Dengan kita mengetahui tempat mana persambungan dia dengan yang lepas dan yang selepas itu, yang mana, di mana, pada perawi mana. Jadi perawi yang disebutkan kemudian ni jadi mutabik kepada siapa, kena tentukan benda tu.
Itu yang keenam. Kalau riwayat itu ada asasnya dalam Sahifah Hammam bin Munabbih, dalam Sahifah Hammam bin Munabbih ada asasnya di situ. Apabila Imam Muslim nak meriwayatkan hadis daripada kitab itu, perawi yang ambil daripada kitab itu ada banyak riwayat hadis, adakah dia perlu mengulangi sanadnya, baca sanad yang atau tidak, berpada dengan sanad yang tersebut sebelumnya? Bagi Imam Muslim tak boleh, dia kena ulang semula. Jadi Sahifah Hammam bin Munabbih ini Hammam bin Munabbih, saudara dia Wahab bin Munabbih yang terkenal, banyak meriwayatkan Israiliyat apa. Hammam bin Munabbih ni adik-beradik dia. Hammam bin Munabbih dia yang terima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah catat. Abu Hurairah semasa Rasulullah lagi dia catat hadis-hadis, dia tulis sehingga jadi kitab. Jadi kitab hadis ni ditulis ni bukan 200 tahun kemudian, tidak seperti ramai orang dakwa begitu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW lagi sudah ditulis. Antaranya Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih ni maksudnya yang Abu Hurairah tulis. Jadi Hammam bin Munabbih ni, dia riwayat ni, kalau kita tengok dalam Muslim, wa hadza mimma sami'tu Abu Hurairah, ini yang saya dengar. Sebab orang keliru, orang takut Hammam ni dia ambil saja daripada kitab tu. Kalau ambil saja daripada kitab tu, dia tak kuat kedudukannya. Adakah dia dengar tiap-tiap satu yang dia riwayat itu dia dengar, atau dia ambil cedok saja daripada kitab tu? Kalau cedok saja, itu termasuk dalam wijadah apa tu, dia tak kuat, bukan berdasarkan sama, dia dengar. Sebab itu dalam Muslim dia nyatakan ini termasuk yang saya dengar. Maknanya ada beberapa banyak hadis yang dia tak dengar. Dia tak dengar. Yang ini dia dengar sendiri daripada Abu Hurairah, bukan dia dapati dalam kitab. Imam Muslim ulang dia sebut benda-benda macam ni. Ini semua ni berkait dengan sanad. Jadi bagi Imam Muslim, Waqi' bin Al-Jarrah, Yahya bin Ma'in dan lain-lain, kita kena tajdid sanad ni, baca semula sanad. Adakah sanad sebelum dia atau sanad lain? Kalau sanad lain lebih-lebih lagi lah, lebih-lebih lagi lah. Tapi mengikut setengah-setengah ulama tak perlu kalau sanad yang sama. Sebab apa? Yang orang yang mengatakan perlu, sebab dia dengar tu, kita pastikan dia dengar itu dalam majlis yang sama atau tidak. Dia dengar dalam majlis yang berlainan, hari yang berlainan. Jadi kalau hari yang berlainan, kena sanad lain lah, kena sebut pula. Tak boleh kita pakai yang sebelum itu saja. Ini termasuk dalam yang dijaga oleh Muslim juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam Muslim, ini berbeza daripada kitab lain. Yahya bin Yahya Al-Masmudi yang meriwayatkan kitab Muwatta Imam Malik tu, yang tersebar dengan meluas sekarang ni, nuskhah Muwatta Imam Malik itu adalah berdasarkan catatan anak murid dia yang bernama Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi, orang Spanyol. Pada masa itu Spanyol tu Islam. Jadi kalau dalam Muslim kita akan dapati Yahya bin Yahya dia sebut, sebab ada juga hadis Imam Malik yang diambil daripada Imam Malik yang tidak ada dalam Muwatta. Bahkan ada dalam Muwatta yang dia tidak dengar, dia ambil dengan perantaraan orang lain. Dia adalah manusia ni, ketika sakit dia tak hadir kelas, adalah. Takkan tiap-tiap hari dia ada. Jadi dia sebut benda tu. Yahya bin Yahya ni dia sebut, kalau dalam Muslim, ini yang saya dengar daripada Malik, dia sebut. Takut-takut orang kata ini dia mungkin tak dengar, dia melalui orang lain. Dia jaga benda-benda. Ini semua ni kita dapati dalam sanad-sanad yang dikemukakan oleh Muslim. Sebab itu Muslim ni dia terkenal dengan jaga sanad itu. Mukaddimah dia tu pun lebih menjurus ke situ. Salah satu keistimewaan kitab Muslim yang disebut-sebut oleh ulama-ulama kemudian ialah cara penyampaian dan tertib dia tu, susunan dia tu yang sangat menarik.
Sehingga setengah-setengah ulama dari sudut itu dia kata Muslim ni lebih lagi daripada Bukhari, mendahului Bukhari. Jadi bila kata Muslim ni lebih sahih, setengah tu dia pergi lebih jauh lagi. Dia kata lebih sahih lagi daripada Bukhari. Tapi ulama-ulama pertikaikan. Mereka kata kalau kita tak terima pun, kita kata dari sudut tertentu dia lebih dari sudut tertib dia, susunan dia tu. Seperti yang saya sebut malam tadi kan, daripada tidak jelas kepada semakin jelas. Tertib tu bagus. Dan dia tidak ada teka-teki, tanda tanya, tak ada. Sebab hadis yang dikemukakan itu lengkap. Berbeza dengan kalau setengah-setengah kitab hadis yang lain. Mungkin hadis itu hadis yang ringkas, kepada orang yang tidak biasa, tidak mahir, boleh mengelirukan. Jadi Muslim tidak begitu. Dari sudut itu mudah dan menarik. Dari sudut itu boleh dikatakan lebih betul lah apa yang ulama kata dia lebih daripada Bukhari. Tapi dari sudut itu, bukan dari sudut iltizam, menerima daripada perawi itu. Tidak. Perawi-perawi Bukhari lebih kukuh lagi, lebih kemas lagi daripada perawi-perawi Muslim pada asasnya. Jadi benda ini perlu kepada seseorang yang belajar hadis untuk mengetahui benda-benda yang halus, yang seni, sikit-sikit beza. Walaupun kita nampak sikit, kepada ahli hadis dia besar, maknanya besar. Boleh jadi dengan berbeza lafaz itu, lafaz yang pertama kita terasa berat sikit, tapi lafaz yang kedua kita berasa tidak begitu berat. Jadi benda-benda itu penting, dia ada kesan. Oleh kerana Imam Muslim dia mengarang kitab dia ni dengan dia duduk di tempat dia, negeri dia, tidak berpindah randa seperti Imam Bukhari. Adapun Imam Bukhari dia berjalan atau sambil dia berjalan dia buat gitu. Jadi kadang-kadang banyak dia tak ada nak cek, tapi oleh kerana dia orang hebat kan, dia sempurna juga. Tapi Imam Muslim sebab apa? Jadi tertib dia, susunan dia tu lebih menarik dan lebih bersih nampaknya, cerah terang, sebab dia tumpu, dia bagi tumpu, dia tak ke mana-mana. Dia duduk di tempat dia, dia susun kitab itu dan dibantu oleh muridnya yang setia selama 15 tahun. Ahmad bin Salamah itu selama 15 tahun. Adapun Imam Bukhari tidak begitu. Tapi ialah kadang-kadang Allah SWT nak bagi orang ni tak ada kemudahan pun, kadang-kadang dia buat tu lebih daripada orang yang ada kemudahan. Dan dia lebih mengutamakan hadis-hadis marfu' yang musnad. Beza dengan Bukhari, sebab maksud dia lain. Imam Bukhari kadang-kadang dia terpaksa guna hadis-hadis yang mauquf, hadis-hadis yang mu'allaqah. Dia kena guna sebab maksud dia ialah nak mengajar kita bagaimana nak menyimpulkan sesuatu masalah ataupun pengajaran daripada hadis. Imam Muslim tidak begitu, dia tak ada maksud tu. Itu pandai-pandai kamu sendirilah. Yang saya nak kemukakan ialah hadis-hadis yang marfu', yang musnad. Sebab itu jarang kita nak jumpa dalam Muslim ini hadis-hadis yang mauquf setakat sahabat, seperti mana dalam Muwatta Imam Malik banyak sekali. Bukan sekadar sahabat, kadang-kadang berhenti setakat tabi'in saja. Tapi Imam Malik dia ada maksud dia sendiri. Jangan kita kata kenapa dia tak sampai kepada Rasulullah dengan sanad yang bersambung-sambung, berhenti setakat tabi'in saja. Tabi'in tu setakat mana sangat nak jadi hujah? Dia bukanlah sahabat. Sahabat pun tidak masuk, apalagi kalau tabi'in. Jadi Imam Malik akan jawab. Kira-kiranya dia jawab, saya buat ini, saya nak cerita kandungan hadis itu bukan diamalkan oleh Rasulullah SAW sahaja, dan kandungan hadis itu tidak mansuh. Sebab kalau mansuh tak dipakai dah oleh orang selepas Rasulullah SAW. Bila sahabat pakai, bila tabi'in masih lagi pakai dengan ramah, menunjukkan ini muhkam, bukan mansuh. Itu tujuan dia. Dia ada maksud, bukan saja-saja. Jadi susah kita nak dapati dalam Muslim ini hadis-hadis yang mauquf. Yang ke-10-nya, Imam Muslim cuba menjaga dan cuba mencari mana sebenarnya riwayat bil lafz,
Dengan dia kemukakan beberapa riwayat, beberapa sanad, kita akan dapati ada beberapa hadis. Hadis-hadis tu, ini lafaznya berbeza dengan yang mana riwayat bil lafz dia nak ajar kita itu, dan yang mana riwayat bil makna. Itu salah satu keistimewaan dia juga, keistimewaan kitab Sahih Muslim. Sebabnya tidak sama riwayat bil makna ni, walaupun harus mengikut kebanyakan ulama terima, tapi tidak sama. Sekurang-kurangnya dari segi keberkatan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dalam bab doa, dalam bab ibadat, bacaan-bacaan, lagilah bukan soal-soal kehidupan biasa ni, lagilah diperlukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Muslim cuba kemukakan sebanyak mungkin riwayat mana yang lebih banyak, cuba kita tengok, dan mana yang lebih kita kata dari segi makna dia tu lebih kukuh, lebih kemas, untuk kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini sesuai ke orang macam Rasulullah nak guna? Lafaz ini lemah sangat ni bahasa. Jadi dia cuba kemukakan dengan kemukakan. Jadi kita akan biasa yang mana riwayat bil lafz, yang mana riwayat bil makna. Ini semua penting. Banyak kita tengok, sebab riwayat bil makna lah jadi berbeza-beza tu pendapat. Sebab bermuda-muda. Misalnya satu contoh dalam kitab Muslim pun ada, dalam Bukhari pun ada, semua ada. Perempuan khuliqna min dhila'in. Min dhila'in, perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk. Min dhila'in. Dalam riwayat yang lain, al-mar'atu kadh-dhila'in, perempuan itu seperti tulang rusuk. Jadi mana satu yang asal? Ini kerja ulama hadis. Kalau orang yang tidak biasa, dia payah nak faham. Kalau kita nak pakai min di situ sebagai asal, maka min itu sepatutnya dipakai dengan makna apa? Min lil ibtida' ke? Min tashbihiyah ke? Min tab'id ke? Min apa? Kalau kita nak pakai juga, mesti kena faham semua tu. Mesti kena faham semua. Bagi saya pengamatan saya katakan al-mar'atu kadh-dhila'in, seperti itu yang asal. Min dhila'in adalah riwayat bil ma'na, wallahu a'lam hakikatnya. Tapi kalau kita kata min dhila'in pun boleh juga. Kita kena guna yang satu lagi sebagai mentafsirkannya. Bermakna min itu min tashbihiyah, bukan min litab'i atau min lilibtida', bukan begitu. Itulah bendanya. Jadi banyak perkara sebenarnya untuk memahami hadis ini nak kena perhatinya, yang kena perhati. Kadang-kadang itulah sebab dalam kitab-kitab usul hadis kita ada belajar, ada bab hadis musahhaf macam mana, hadis ini macam mana, dia ada sebut. Musahhaf tu kadang-kadang dia baris dia berbeza, titik dia berbeza. Kita menulis ni kadang-kadang kalau menulis dengan tangan, dia ada kadang-kadang sepatutnya titik dulu jadi kemudian, titik tu sepatutnya duduk kemudian jadi dulu. Ada dalam catatan kita tu memang macam tu. Kepada orang yang tidak faham, dia pakai ambil begitu saja, sehingga jadi salah faham, timbul salah faham, sangka buruk dalam masyarakat. Misalnya hadis laula Hawa lam takhun untha zawjaha madaddar. Kalau tidak kerana Hawa, nescaya perempuan, wanita tidak mengkhianati suaminya selama-lamanya, pada bila-bila masa pun. Orang baca begitu, biasa dia dapati begitu. Padahal betul kalau begitu. Kalau kita tengok dari sudut makna, yang berkhianat, yang jahat, yang curang ni perempuan saja kok. Kenyataan, tengok itu dulu, perempuan saja kok. Kita dapati tidak kan? Yang lelaki pun apa kurangnya? Yang lelaki pun hebat juga, tak ada kurang daripada perempuan dari sudut itu. Kemudian apa yang Hawa khianat itu, khianat apa?
Awak khianat, Adam tu khianat. Mana ibu sekalian manusia ni khianat. Jadi sifat khianat yang ada pada perempuan wanita sepanjang zaman ni mari daripada Hawa itu. Jadi seseorang yang sifat itu saja yang menurun. Sifat baik Hawa tak ada kan? Sifat setia dia, taat dia, atau Hawa ni kita anggap dia tu siapa? Itu benda kena fikir. Yang sepatutnya hadis itu sudah jadi, sebenarnya sudah lari titik dia. Sepatutnya lam tahnu untha zawjaha madadda, bukan lam tahun. Itu lebih sesuai. Kalau tidak kerana Hawa, nescaya wanita itu tidak merindui suaminya untuk jangka masa yang lama. Cuba kita tengok kenyataannya. Kalau seorang suami mati ke ataupun apa, isteri mana ramai? Isteri kahwin dengan tidak kahwin. Kalau lelaki dia mati, isteri dia mana ramai? Dia kahwin ke tidak kahwin? Saya kata lelaki lebih ramai. Lelaki sebab itu tak ada iddah pun kan? Tak ada iddah pun. Jadi dia cepat nak kahwin, dia mudah lupa. Ataupun dia adalah sebut keperluan itu, keperluan ini, nak masak nasi pun jadi masalah besar kan? Memang begitu. Lelaki lebih ramai. Tapi berapa ramai kita tengok yang janda-janda tak kahwin sampai mati, berpuluh-puluh tahun. Termasuk ibu saya sendiri berpuluh tahun dia tak kahwin sampai mati gitu. Berapa ramai yang macam, lebih ramai perempuan kan? Jadi lebih sesuai hadis tu kalau kita kata tahnu, bukan tahun. Salah titik tu. Sebab kalau kita kata tahun khianat, maknanya ia menurun kepada keturunan perempuan ni khianat saja. Lelaki tak ada khianat kan? Sifat khianat tu tak ada kepada lelaki. Tengok dia bercanggah. Jadi benda-benda macam ni dia kerja ulama-ulama hadis. Dia cuba kesan benda-benda macam ni dan cari yang mana yang lebih sesuai dengan kedudukan seorang nabi. Bukan nabi kita saja, Adam ke, ataupun seorang ibu kepada sekalian manusia. Hawa yang taat, yang patuh, mana yang lebih sesuai? Kita kena ambil kira juga. Jangan kira apa yang tercatat saja. Jangan kira apa yang tercatat saja. Biar macam mana jadi akibatnya, kesan buruknya, akibatnya apa orang pandang terhadap perempuan itu. Jadi perempuan punca kejahatan yang selalu, bila orang sebutkan hadis itu, selalu dia kemukakan mana kejahatan ataupun khianat yang Hawa buat terhadap Adam. Itulah sehingga keluar daripada syurga. Dia akan kemukakan itu. Hawa lah yang pujuk Adam supaya makan pokok itu. Mula-mulanya Adam tak mahu, tapi oleh kerana Adam lelaki dia lemah dengan perempuan, bila dipujuk oleh Hawa, dia pun makan. Jadi seseolahnya Adam tu makan pokok tu, syajaratul khuld itu, atas dorongan Hawa. Padahal tidak. Itu tidak berasas. Israiliyat semua tu. Yang betulnya dalam Quran sendiri sebut syaitan pujuk Adam terus, bukan dia pujuk Hawa. Tak ada sebut begitu. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Fawaswasa ilaihi, syaitan menimbulkan waswas dalam hatinya. Ilaihi itu Adam seorang, bukan ilaihima, bukan kepada kedua-duanya ada, bukan ilaiha. Kalau ilaiha itu baru betul, dia perdayakan Hawa dahulu, tapi ini tidak. Jadi biasanya orang perempuan dia mudah menurut. Kalau suami dia buat aja, dia mudah nak menurut, mengikut. Biasa. Itu yang lebih tepat. Kalau ada riwayat lain kata Hawa pujuk dia, syaitan pujuk Hawa dahulu, itu riwayat yang tidak sesuai, bercanggah dengan Quran. Itu yang sepatutnya kita pakai. Jadi benda-benda begini lah. Kadang-kadang nak membenarkan sesuatu hadis yang salah, dia salah faham itu, digunakan pula hadis-hadis yang tidak berasas. Itu tak kena. Itulah akibat buruk berlaku dalam masyarakat tu. Sangka buruk, menuduh perempuan ini jahat, ucap perempuan jahat ini. Sama juga orang selalu kata, tengok dalam Quran kata innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim.
Ini semua tipu daya kamu ni, putar belit kamu. Tuhan kata kepada perempuan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu, putar belit kamu dahsyat. Jadi Tuhan sendiri kata kepada perempuan. Jadi kita nak kata macam mana? Itu kadang-kadang orang yang tak faham. Dia tidak tengok siap dan sibak ayat itu. Dia tidak tengok Tuhan kata begitu sebagai keputusan dia ke, atau dia nak cerita siapa kata. Allah SWT sebut dalam ayat itu, dia menukilkan, menyebutkan apa yang dikata oleh suami Zulaikha kepada Zulaikha. Bukan nak cerita itu keputusan dia, nak cerita hakikat perempuan. Tak. Dia nak cerita apa yang dikatakan oleh suami Zulaikha kepada Zulaikha. Bila terbukti kepadanya isteri dia lah sebenarnya yang salah, bukan Yusuf. Lalu dia kata itu nukilan. Apa yang dinukilkan, bukan nak cerita kebenaran. Tidak. Ini yang silap. Itu kau. Baiklah, habislah di situ tentang keistimewaan yang terdapat di dalam Sahih Muslim, terutamanya dari sudut sanadnya. Jadi rasanya masa pun tak sempat. Kalau saya panjangkan lagi pun tak habis juga. Kita berhenti setakat itu untuk kali ini. Dan sebenarnya ini sebagai mukaddimah saja. Nak baca mukaddimah Muslim, mukaddimah kita dulu. Hari ini hanya setakat itulah dulu. Wallah. Assalamualaikum. Ada apa-apa pertanyaan? Saya buka ada pertanyaan. Soalannya, adakah Imam Muslim mempunyai rangkaian sanad emas seperti Imam Bukhari? Gimana? Imam Muslim tahu ini rangkaian sanad emas Imam Bukhari, yang ini tiga orang Bukhari pada Rasulullah. Ya. Dia tidak ada lah yang Bukhari yang ada. Itulah ringkas. Dia tidak panggil itu silsilatul zahab. Silsilatul zahab ni sebenarnya dia rantaian emas tu, dia di sebelah atas, bukan sebelah bawah. Tidak sampai ke bawah. Kalau macam Malik ada sampai atas, itu adalah ada pun yang disebut 3 orang perawi di antara pengarang itu dengan Nabi SAW di tengah, itu disebut thulathiyah. Thulathiyah ni untuk orang-orang di zaman Bukhari itu, dia sudah bangga dah sangat kalau di antara dia dengan Rasulullah hanya ada 3 saja perawi. Bagi Imam Bukhari ada 22 thulathiyah. Tapi sebenarnya kepada pengarang-pengarang kitab sebelum Imam Bukhari, macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, thulathiyah itu biasa kepada mereka, sebab mereka lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan sanad mereka thunaiyat pun ada yang 2 saja, 1 pun ada. Sebab yang memisahkan dia dengan Rasulullah ialah sahabat saja. Macam Imam Abu Hanifah, dia tabi'in. Jadi nak sampai kepada Rasulullah hanya perlu seorang sahabat saja. Tapi yang jadi kebanggaan ni kepada orang yang kemudian lah. Sebab pada masa tu nak dapat 3 tu pun susah dah. Itu dah beza. Nanya.
Ini soalan yang pertama, apa bezanya di antara hadis dan riwayat dan dirayat? Ada bezanya. Hadis ni boleh jadi dia hadis maudhu', hadis palsu, orang panggil hadis juga. Hadis sahih, hadis hasan, macam-macam kan hadis. Dia beza dengan sunnah. Kalau sunnah ni memang yang sudah jelas sahih, sudah terbukti sebagai kata-kata Rasulullah, ucapannya ataupun perbuatannya ataupun pengesahannya sudah terbukti, itu sunnah. Sebab itu orang tak boleh kata sunnah yang maudhu'. Tak boleh, tak ada sunnah maudhu'. Sunnah hasan tak ada untuk Rasulullah SAW, tak ada. Jadi sunnah tu kira-kiranya yang sudah bersih. Kalau emas yang sudah bersih betul-betul, bukan yang masih bercampur dengan logam-logam yang lain. Tapi kalau hadis tu masih lagi bercampur-campur, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tidak semesti kalau hadis itu terjamin, tapi kalau sunnah terjamin. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat. Boleh jadi yang bertanya, saya tak pasti maksudnya ni, adakah maksudnya beza di antara hadis dengan riwayat dan dirayat, atau antara hadis dan riwayat dan dirayat tu maksudnya macam mana tu maksudnya? Nak tanya apa tu? Kalau maksud riwayat dan dirayat, ialah dalam menilai hadis kita pakai kaedah riwayat, satu. Yang kedua, kita pakai kaedah dirayat, dua. Sesuatu hadis itu baru dia betul-betul sahih kalau menepati kaedah riwayat dan dirayat. Kalau dari segi riwayat dia saja sahih, belum tentu lagi dia sahih. Kalau dari segi dirayat saja, tak boleh juga, dia kena kedua-dua. Jadi riwayat dan dirayat ni ialah sudut untuk menentukan kedudukan hadis itu. Menentukan kedudukan hadis. Kadang-kadang orang guna dalam riwayat itu, maksudnya dalam hadis itu sama saja. Ada juga orang guna begitu. Tapi kalau maksud riwayat dan dirayat ni untuk menilai sesuatu hadis, ini kaedah riwayat lebih merujuk kepada sistem yang disebut dalam usul hadis itu. Usul hadis itu dari sudut riwayat lah. Macam-macam ta'rif yang diberikan oleh ulama, ada lagi perbahasan yang lain, tapi secara kasarnya begitu. Dari sudut dirayah ni kita tengok dari sudut makna dia tu sesuai ke tidak. Macam tadilah, kalau lam tahun tu dengan lam tahnu tu mana lebih sesuai? Mana lebih sesuai? Kalau kita kata lam tahun itu nampak macam jahat sangat, awal. Dan seseorang kejahatan yang ada pada manusia, perempuan itu berpunca daripada dia. Kemudian bercanggah dengan kenyataan, macam dah lelaki ni tidak ada yang jahat. Jadi yang lelaki itu keturunan mana pula yang jahat? Kita kata Adam, itu bahaya tu. Sudah bahaya tu kalau sampai ke situ. Siapa Adam? Siapa yang kita nak kata sampai begitu keturunan dia? Tak boleh. Dengan sebab itu kita tengok, itu dari sudut dirayah. Kita fikir guna akal kita ni sesuai ke tidak? Tidakkah bercanggah dengan kedudukannya? Kalau kita pakai yang ini, kalau kita kata salah pun tidak jadi masalah. Kalau kita kata salah pun, kalau sebenarnya tidak salah, tapi tak boleh sabar macam tu. Kalau kita salah pun dimaafkan dalam keadaan macam tu, sebab kita nak jaga kepentingan yang lebih besar lagi. Seperti mana seseorang imam mujtahid, kalau dia tersalah pun dia dapat pahala juga, bukan dia dapat dosa. Kalau tersalah pun, itu keadaan orang yang berijtihad dan dia nak benda yang lebih baik. Jadi saya tidak pastilah yang bertanya ni apa maksud dia nak apa. Kalau yang saya fahamnya begitulah. Yang kedua, beza ijma' dalam fiqh dan hadis. Mohon pencerahan. Dari sudut hadis ni dia lebih tertumpu kepada hadis lah. Dari sudut fiqh, dalam masalah fiqh, misalnya ijma' hadis ini maudhu', itu berkenaan dengan hadis. Orang fiqh tak bincang benda-benda macam tu. Orang fiqh dia bincang tentang masalah fiqh lah, tentang apa-apa.
Jadi ijma' ni maksudnya kesepakatan semua sekali. Tapi kita kena ingat satu perkara, kenyataan, iaitu kadang-kadang ulama ni dia boros sangat guna istilah ijma'. Kadang-kadang mengelirukan sama-sama dia pun. Macam tadi dia guna ijma'. Apa yang saya masukkan ini yang diijma'kan oleh mereka. Mereka tu seseorang, semua ulama hadis dalam dunia sudah ijma', tidak ada siapa pun boleh melanggarnya lagi. Seseorangnya begitu. Padahal tidak begitu. Kita tengok lagi, ada ulama kata ijma' ni maksudnya 4 orang saja, 5 orang. Bukan ijma' seluruh dunia. Jadi kita kena beringat. Dalam masalah fiqh pun begitu juga. Kadang-kadang dia kata ijma' dah. Kita tengok dalam kitab lain ada lagi orang yang kata macam lain. Ijma' macam mana macam tu. Jadi kita kena sesuaikan makna dia tu dengan orang yang bercakap. Boleh jadi ijma' di sisi ulama dalam mazhab Syafi'i ke? Boleh jadi itu. Boleh jadi ijma' orang-orang Hijaz ke? Saja, bukan seluruh dunia. Jadi yang dimaksudkan dengan ijma' sungguh tu sebenarnya susah juga nak dapat. Susah juga nak dapat, terutamanya dalam fiqh. Tapi kalau dalam hadis banyak benda-benda yang ijma'. Misalnya ni tak boleh pakai. Ini orang ni kadzab, semua sepakat. Ini tidak dibincangkan oleh ulama fiqh. Kalau tentang perawi, ijma' ulama kata dia ni tak boleh pakai, dia ni pendusta. Ada macam tu banyak. Itulah bezanya, iaitu tentang benda yang dibincangkan. Kesepakatan ulama hadis tentang hadis lah, berkenaan dengan hadis. Adapun ijma' fiqh ni berkenaan dengan fiqh. Itu. Tapi istilah dalam fiqh tu lebih longgar nak banding dengan dalam hadis. Walau bagaimanapun kadang-kadang kita dapati longgar juga. Itu kita tengoklah, tengok keadaan. Yang ketiganya, benarkah berlakunya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran? Ini masalah khilaf. Kalau kita nak tengok kebanyakan ulama, maka benarlah ada nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Tetapi bagi saya yang lebih kuat ialah tidak ada di dalam Quran ini nasakh, mansukh, ayat-ayat yang mansukh. Walaupun tidak ramai yang berpendapat begitu, tapi saya rasa itu lebih kuat. Tapi kalau yang ada dalam hadis memang ada. Semua terima. Dalam Quran masih lagi khilaf. Kita tak boleh kata orang yang kata tak ada nasakh itu dia sesat ke atau bukan ahli sunnah ke. Tak boleh kata begitu. Maulana Anwar Shah Kashmiri dia kata tak ada. Shah Waliullah tak ada. Kalau ada pun 4. Ubaidullah sendiri kata sebenarnya itu pun dia nak melera keadaan semasa, nak jaga hati orang semasa, takut terkejut sangat. Yang sebenarnya dia nak cerita tak ada. Ubaidullah sendiri dan ramai lagi. Syekh Muhammad Abduh di Mesir mengatakan Rashid Ridha tak ada nasakh dalam Quran. Kalau ada jadi sia-sia sajalah kita baca, tak ada buat panduan. Tak boleh dah nak buat panduan. Macam mana boleh macam tu? Syah Waliullah sudah jawab semua ni yang dikatakan mansukh tu sebenarnya masih boleh pakai dari sudut-sudut tertentu. Kalau mansukh di situ, istilah mansukh dalam kitab-kitab yang selalu disebut kita jumpai itu sebenarnya menggunakan istilah mutaqaddimin, bukan istilah mutaakhirin. Jadi kita kena faham situ dulu. Ayat yang umum apabila ditakyidkan, itu dikatakan nasakh. Ayat yang tidak jelas, mujmal, kemudian diterangkan, ditakhsiskan, itu semua nasakh dalam istilah mutaqaddimin. Dan ia sama sekali tidak menepati istilah yang dipakai oleh mutaakhirin. Itu kena faham. Jadi kena bacalah kitab Al-Fawzul Kabir. Dalam itu banyak keterangan dia, terutama bersama dengan syarahnya yang bernama Al-Aunul Kabir. Baca situ boleh tahu. Bagi saya tidak ada. Orang nak pakai kata ada, tak apa, pakai dah. Benda ni benda khilaf. Assalamualaikum, boleh kamu nak berikan pandangan secara ringkas mengenai isu penggunaan nama Allah oleh bukan Muslim? Ini banyak dah soalan-soalan ni. Saya rasa saya pun sudah banyak kali jawab. Pendapat saya sendiri dan pendapat orang lain, saya lebih setuju tak bolehlah guna, tak boleh benarkan. Kita ada kuasa, kita ada kuasa, gunalah kuasa itu. Sebab dia guna tu bukan saja-saja. Kita pun tahu sebenarnya dalam Quran ada orang kafir guna nama orang kafir, Abdullah pun ada. Semua tahu. Tapi keadaan sekarang ni lain.
realiti, kenyataan sekarang ni dengan maksud lain. Bukan nak ubah untuk seluruh dunia, untuk semua Bible dalam dunia ni, tidak. Kenapa di sini saya? Itu yang dipersoalkan. Ada motif lain, maksud yang tidak baik itu di sebaliknya. Jadi kita orang Islam kena faham juga keadaan semasa. Dari segi asasnya, pada dasarnya memang diguna di zaman Rasulullah SAW. Orang kafir pun sebut Allah, dalam Quran sendiri sebut. Tapi jangan kita ingat bila dalam Quran sebut itu, setiap masa, walaupun membahayakan kita, mengancam kedudukan kita, kita boleh. Tak boleh gitu. Kena tengok keadaan juga. Jadi saya setuju dengan orang yang mengatakan tak boleh. Itu lebih nampak kuasa kita, kewibawaan kita, dan kita tidak dipermain-mainkan oleh mana-mana golongan sesuka hati mereka. Itulah bagi saya lah keputusan mahkamah yang melarang penggunaan. Yalah, baguslah bagi saya sokong. Tak ada masalah. Tapi jangan pula kita bawa kes ni. Kalau orang kafir kata semoga Allah bagi awak sihat lah, kita pun bawa kes ke mahkamah. Kenapa dia guna nama Allah? Tak sesuai lah macam tu. Cerita lain itu, cerita lain. Yang kita larang ni tempat lain, cerita lain. Jadi kena faham, bukan dalam kes tadi ya. Nak tanya sikit pendapat bekas mufti yang menyatakan orang yang mempercayakan keputusan mahkamah ni dia bukan kafir atau murtad. Ini. Saya tidak setuju dengan ada ni mufti satu negeri, dia sebut orang yang menolak keputusan mahkamah itu terbatal imannya dan perlu mengucap semula. Saya rasa tak sampai ke situ. Itu pendapat dia sajalah. Pendapat dia sajalah. Yang sebenarnya tak sampai ke situ. Cuma ini dia berkait dengan masalah siasah, lebih ke situ. Masalah politik, bukan masalah asas dia tu, hukum asal dia, bukan masalah itu. Status orang Islam yang berjuang untuk mengizinkan penggunaan nama Allah oleh bukan Islam, jadi tidak patutlah. Maknanya bagi saya ini satu kekeliruan dan boleh diambil kesempatan oleh musuh. Sepatutnya kita tidak mendedahkan diri kita begitulah. Wallahu a'lam.